Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembongkaran pada malam ini adalah pembongkaran yang paling sakit, pedih, pedas yang mungkin sampai kepada Muhyiddin Yassin. Dengan pembongkaran ini, tak tahulah sejauh mana ianya boleh ditangkis, ditahan oleh Muhyiddin Yassin dan khususnya Parti Bersatu. Adakah dengan pendedahan ini juga akan menyebabkan para pemimpin Parti Bersatu mula akan berfikir sampai bila mereka dapat bekerja sama dengan PAS? Ini apabila dipetik daripada Malaysia kini, selagi jadi pak turut PAS, Bersatu sukar bentuk kerajaan pusat. Ini tajuk utama daripada berita Malaysia kini yang pasti menarik perhatian Anda. Apa pendapat Anda tentang tajuk isu kali ini? Adakah Anda juga sependapat dengan orang pemimpin politik yang mengatakan itu? Yaitu, selagi jadi pak turut PAS, Parti Bersatu sukar bentuk kerajaan pusat. Tapi kita lihat sebenarnya banyak penganalisis politik dan pengulas politik mengatakan Bersatu sebenarnya lebih banyak bergantung kepada PAS, bukan PAS yang bergantung pada Bersatu. Mungkin sebab itulah Bersatu dianggap sebagai terpaksa mengikut menjadi pak turut PAS, kerana dalam pilihan-pilihan raya baru-baru ini juga ramai yang dapat mengatakan bahawa kemenangan Bersatu banyak dibantu oleh kekuatan PAS dan penggerak banyak digerakkan juga oleh akar umbi PAS, kata netizen di dalam beberapa ruangan komen. Namun demikian, sekali lagi, adakah Anda setuju dengan kenyataan selagi jadi pak turut PAS, Bersatu sukar bentuk kerajaan pusat? Bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman menyifatkan Bersatu hanya menjadi pak turut PAS dan sebagai pelengkap agenda politik Jumud Parti Islam itu. Dia berkata demikian ketika mengulas coretan seorang ahli Bersatu yang mencadangkan agar kepimpinan parti itu dirombak. Katanya, sekiranya Bersatu menjadi semakin ekstrim di bawah Perikatan Nasional PN, adalah sukar untuk parti itu membentuk kerajaan pusat. Memandangkan perkara itu hanya dapat dicapai melalui kerjasama dengan kaum-kaum lain, kata beliau. Sebab itu, Parti Bersatu kini sekadar jadi pak turut dan pelengkap kepada agenda politik Jumud, main sentimen 2R dari pihak PAS dan serpihan GTA, Gerakan Tanah Air saja, kata beliau. Kita kalau jadi makin ekstrim, sukar untuk bentuk kerajaan pusat, kerana ia memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk Blok Borneo yang ramai pribumi bukan Islam, serta Muslim yang moderat, kata beliau lagi. Kalau setakat nak mempertahan atau menawan negeri-negeri tradisional majoriti besar Melayu konservatif seperti Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu, itu bolehlah. PAS yang untung akhirnya pun, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Untuk rekod, PAS merupakan parti yang paling banyak memenangi kerusi parlimen dalam kalangan Parti Perikatan Nasional. Pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, PAS berjaya memenangi 49 daripada 79 kerusi parlimen yang dimenangi Perikatan Nasional. PAS juga menguasai 4 negeri, yaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Muhammad Faiz mengingatkan Bersatu bahawa negara ini ditunjangi oleh raja-raja Melayu yang mahu negara diuruskan dengan mengambil kira kepentingan semua pihak. Ingatlah, negara kita ada raja-raja Melayu dan yang di Pertuan Agong sebagai faktor penentu teratas keabsahan
ke atas keabsahan sesuatu kerajaan pusat tersebut, kata beliau. Dan baginda-baginda sekalian, majoritinya, jika bukan semua pun, sering kali menyeru agar negara kita ini ditakbir urus oleh kerajaan yang mewakili kepentingan semua pihak, seimbang dan moderat, agar perpaduan dapat dikekalkan serta kemajuan dapat diteruskannya lagi, katanya lagi. Beberapa komen daripada netizen berkaitan isu ini menarik perhatian kita semua. Antara komen daripada netizen ialah mereka bersetuju. Ada yang bersetuju mengatakan bahawa benar PAS bersatu kalau mahu jadi kerajaan pusat, kata mereka, bersatu perlu lebih dominan daripada PAS dan tidak perlu menjadi lebih ekstrim lagi. Mereka bersetuju dengan kata-kata daripada bekas pimpinan tertinggi MPT Bersatu ini, yaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman. Mereka kata betul apa yang dikatakan oleh Faiz Naaman ini, yaitu menyifatkan Bersatu hanya menjadi pak turut PAS dan sebagai pelengkap agenda politik Jumud Parti Islam itu. Mereka juga berkata bahawa memang kepimpinan dalam Parti Bersatu perlu dirombak. Namun demikian, ada juga yang menulis, kata mereka, bagaimanapun parti itu dirombak, 15 kali dirombak, tunggang terbalik dirombak, macam mana sekalipun, kata mereka, kenyataannya, realitinya, Parti Bersatu tidak akan menjadi kerajaan pusat kalau mereka tidak bekerja sama dengan semua parti politik, dan yang paling penting lagi ialah daripada Blok Borneo. Dan diketahui bahawa blok-blok Borneo ini tidak berminat dengan sentimen yang ekstrim, termasuklah kaum. Kerana di Sabah dan di Sarawak sudah diketahui terkenal dengan sifat yang hidup secara aman, damai, walaupun di Sabah saja mempunyai etnik yang paling banyak, beratus-ratus etnik, tetapi hidup aman meskipun dalam keadaan bercampur aduk, termasuk ada yang sekeluarga itu, ada Muslim, ada yang bukan Muslim. Jadi mereka setuju. Mereka kata kalau Bersatu tidak dapat mengawal PAS, tidak dapat mendominasikan diri mereka dalam Perikatan Nasional, mereka kata janganlah mimpi untuk Bersatu akan jadi parti kerajaan. Citizen of Malaysia di dalam ruangan komen di Malaysia Kini menulis, beliau kata Bersatu akan jatuh hancur kalau terus duduk di bawah ketiak PAS. Seorang lagi kata, Red Patriot 2782 menulis, Bersatu jadi tunggangan PAS. Yang beruntung itu ialah PAS, kata beliau. PN tak lama lagi akan berpecah, menurut beliau. Tebuk atap, dah tak ada harapan. 4 tahun lagi jadi pembangkang, tak tahan terjerit-jerit di parlimen, kata beliau lagi. Itulah yang saya kata tadi, ada pemerhati politik dan netizen mempersoalkan. Sebenarnya dalam Perikatan Nasional ini, siapa yang paling untung, kata mereka. Mereka kata yang paling untung ialah PAS, kata mereka. Bersatu jadi tunggangan PAS. Yang untung ialah PAS, kata mereka lagi. Jadi itu mungkin adalah antara hujah yang menyokong. Hujah daripada Faiz Naaman, selagi jadi pak turut PAS, Bersatu sukar bentuk kerajaan pusat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.